الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wa qur rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim amma ba'du. Sahabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, ahli jawatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita panjatkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya serta taufik dan hidayah daripada Allah jualah, maka telah mempertemukan kita pada malam yang berbahagia ini. Dan saya dipahamkan saya ni adalah gantian. Dan saya agak terlewat sebab ada program di Seremban tadi. Dan saya pun keluar sekitar jam 6.45 petang tadi. Saya pun tak perasan dah sampai. Jadi Alhamdulillah, walaupun mula lewat, kita berhenti on time. Jangan takut. InsyaAllah pada hari ini saya suka membawa suatu hadis Nabi SAW yang Nabi pesan. Ada 5 perkara yang Nabi pesan supaya disampaikan kepada umatnya, diajar kepada umatnya, dan dituntut untuk umatnya ataupun kita beramal dengan perkara tersebut. Hadis sahih riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis riwayat Ahmad. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ya'khudhu min ummati 5 khisalin fay'amalu bihinna aw yu'allimuhunna man ya'malu bihinna. Qala qultu ana ya Rasulullah. Qala fa akhadha bi yadi fa'addahunna fihinna. Summa qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang nak mengambil ataupun daripada umatku ada 5 perkara, maka hendaklah dia mengamalkannya dan mengajarkan orang untuk beramal dengannya. Lalu Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi di kalangan Ahlus Suffah. Abu Hurairah ini dikenali sebagai golongan Ahlus Suffah, iaitu golongan yang duduk di Masjid Nabawi, ia mengambil ilmu ataupun mengambil hadis langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, aku ana ya Rasulullah. Abu Hurairah ni mengambil tanggungjawab di atas tawaran yang diberikan oleh Nabi untuk mengambil amanah ini untuk disampaikan kepada kita, agar kita sama-sama boleh beramal dengan perkara ini sehingga kita menjadi golongan-golongan yang selamat ataupun menjadi golongan-golongan yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi kata ittaqil maharim takun a'badan nas. Kata Nabi, bertakwalah kamu pada perkara yang haram, nescaya kamu akan menjadi manusia yang paling tinggi ubudiyah, kehambaannya kepada Allah. Nak jadi manusia yang benar-benar hamba kepada Allah Ta'ala, menjadi manusia yang sebenar-benar hamba dengan erti kata hamba yang sebenar, maka Nabi pesan ittaqil maharim, bertakwalah pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua pesan Nabi, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Redalah kamu
kamu redha dengan apa yang telah Allah beri kepada kamu, kamu akan menjadi manusia yang paling kaya, kata Nabi. Takun aghnan nas. Kamu redha dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kamu, nescaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Ini pesan Nabi yang kedua. Nanti kita tengok satu-satu apa yang dimaksudkan dengan hadis ini. Dan saya kira kalau saya tak hurai pun tuan-tuan faham kot. Yang ketiga, Nabi kata, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kamu kepada jiran kamu, nescaya kamu menjadi orang yang benar-benar beriman. Berbuat baik kepada jiran, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Nescaya kamu benar-benar menjadi orang yang beriman kepada Allah. Kemudian yang keempat, wa hibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Kasihilah apa yang ada di pada manusia itu seperti mana kamu mengasihi diri kamu sendiri. Kasihi manusia itu seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Kasih kepada manusia lain seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri, kata Nabi, takun musliman, nescaya kamu benar-benar menjadi seorang muslim. Orang yang menyerahkan dirinya untuk tunduk dan patuh kepada syariat Allah, ini muslim. Dan yang kelima, yang terakhir, Nabi pesan, wala tuksiru dhahik wala tuksiru dhahik fa inna kasrata dhahik tamitul qalb. Kata Nabi, pesan Nabi yang kelima adalah jangan kamu memperbanyakkan ketawa, kerana sesungguhnya banyak ketawa mematikan hati kamu. Jadi ada 5 perkara yang dipesan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi pesan ittaqil maharim. Bertakwa pada perkara yang diharamkan oleh Allah. Nabi menggunakan kalimah ittaqi. Kita selalu dengar dalam khutbah Jumaat, imam akan pesan dengan pesanan ittaqullah. Bertakwalah pada Allah. Takwa ni dalam erti kata, dalam maksud yang lughawinya bererti wiqayah, memelihara ataupun menjaga diri. Ataupun dalam istilah yang lain disebut sebagai takut. Takwa ini juga merujuk kepada takut. Tapi bezanya takwa ni bukan takut kepada makhluk, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu nak menjadikan kita ini seorang yang benar-benar diangkat nilaian kita sebagai hamba kepada Allah, maka pesan Nabi pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, hendaklah kita berjaga-jaga. Hendaklah kita berhati-hati. Hendaklah kita jangan ambil gengan. Hendaklah kita memastikan setiap perkara yang kita buat itu tidak sampai termasuk pada perkara yang disebut dengan al-muharramat. Apa makna al-muharramat? Al-muharramat juga disebut sebagai al-kabair, sebagai dosa-dosa besar. Benda yang diharamkan oleh Allah ataupun benda yang diharamkan dalam syariat adalah sesuatu yang dilarang dengan nas yang jelas ataupun berdasarkan dengan dalil yang jelas. Contohnya berzina, minum arak, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, memakan harta yang haram, melakukan riba dan segala macam. Imam Az-Zahabi dalam Kitabul Kabair menulis ada 70 dosa-dosa besar. Ada 70 dosa-dosa besar, dan di antara 70 itu berdasarkan daripada sandarannya adalah daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara 70 itu termasuklah sihir, syirik, menderhaka kepada kedua ibu bapa, makan riba, makan harta anak yatim. Jadi kita boleh jaga diri kita daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Takun a'badan nas, nescaya kamu akan menjadi benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tanya, nilaian menjadi hamba ini hina ke mulia? Ramai orang dia tak nak jadi hamba, ramai orang nak jadi tuan. Sebab itu kalau saya panggil dalam ceramah ni hamba-hamba yang dikasihi sekalian, dia lain macam. Tapi bila sebut tuan-tuan sekalian, dia lain macam.
Tapi orang Kelantan dia hebat, kok mana pun ambo belaka. Orang Kelantan ni mana pun ambo. Semua ambo. Dia ambo. Siapa nak jadi hamba? Tak ada orang nak jadi hamba. Memang kita akan jadi hina apabila kita menjadi hamba kepada selain daripada Allah. Kerana menjadi hamba kepada yang hina menjadikan kita sangat hina. Tapi menjadi hamba kepada yang maha mulia, kita akan jadi mulia. Sebab itu dalam peristiwa Isra yang dirakamkan oleh Allah dalam suratul Isra, Allah menyebut Nabi dengan gambaran subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tak disebut dengan nama Nabi Muhammad, tapi disebut dengan pangkat. Iaitu pangkat yang paling tinggi adalah menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu pengiktirafan yang diletakkan oleh Allah sebagai nilai kemuliaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, bila Allah Taala telah meletakkan kita, mengiktiraf kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, apa natijahnya? Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu di kalangan hamba-Ku dan masuklah kamu ke dalam syurga. Allah sediakan syurga ini untuk hamba Allah. Allah tak sedia syurga ni untuk hamba duit. Allah tak sediakan syurga ni untuk hamba pangkat. Allah tak sediakan syurga ni untuk hamba kepada selain daripada Allah. Nak tahu kita ni hamba Allah ke tak hamba Allah? Bergantung kepada bila kita berhadapan dengan perintah Allah, kita turut perintah Allah atau kita turut perintah selain daripada Allah. Bila sesuatu perkara yang datang daripadanya adalah perintah daripada Allah, perintah Allah ni tak perlu banyak soal, terus buat. Ini hamba. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam menerima perintah daripada Allah. Nabi Ibrahim bermimpi, dalam mimpinya menyembelih anaknya. Ini mimpi para nabi wahyu. Mimpi kita kalau malam ni kita mimpi sembelih anak, pagi esok jangan buat. Mimpi kita ni mainan tidur. Tambah-tambah sebelum tidur tengok pula cerita hantu. Bila Nabi Allah Ibrahim menerima perintah daripada Allah, walaupun perintah tu seolah-olah pada pandangan mata tak logik, pada pandangan mata, pada pertimbangan akal tak logik, tapi oleh kerana perkara itu perintah daripada Allah, Islam mengajar kita jangan tengok perintah, tapi tengok siapa yang memerintah. Bila yang menyuruh itu adalah Allah, jangan soal banyak. Taruh buat. Ini baru nama hamba. Tapi kalau manusia yang suruh, kita kena tengok dulu yang dia suruh tu elok ke tak elok. Itu beza dia. Bila perintah daripada Allah, tengok siapa yang memerintah. Tapi kalau makhluk yang menyuruh, memerintah, kena tengok dulu apa perintahnya. Faham tak faham ni? Senang itu kan? Nak cakap bahasa Negeri Sembilan lagi susah nak faham kan? Nak sebut bagaimana kalau manusia yang suruh, sekalipun dia CEO kita, bos kita, mentori kita, sekali macam apapunlah jawatan dia, agung pun sekalipun, kalau dia suruh, konsepnya bila perintah daripada manusia, kena tengok dulu apa yang dia suruh. Contohlah dia suruh lotupkan orang pakai bom C4, contoh. Ini tak ada kena mena hidup atau mati. Kena tengok dulu perintah tu. Tak boleh semua bonda saya yang menurut perintah, tak boleh. Sebab perintah yang datang dari manusia kena tengok dulu apa yang dia suruh. Tapi ustaz, kami memang diajar supaya menurut perintah. Betul. Tapi menurut perintah dengan ikatan syarat. Kalau manusia yang menyuruh, kena tengok dulu apa perintahnya. Nah,
Ini kadang-kadang orang guna terma ni. Orang guna sandaran ni. Bos suruh ustaz, kata dia. Kita bukan nak tangkap ustaz pun, kata dia, tapi arahan, kata dia. Arahannya apa? Suruh tangkap ustaz tengah mengajar. La ilaha illallah. Kau tengoklah dulu perintah tu. Yalah, dia suruh ustaz, kata dia. Takkan tengah mengajar kau nak tangkap. Kita ni menurut perintah, kata dia. Bila menurut perintah ni, tengah-tengah mengajar, dia tarik mikrofon, tarik. Tengah-tengah mengajar, dia tarik mikrofon, dia suruh berhenti. Kata, kenapa? Kesalahannya mengajar. Oh, mengajar salah buat. Kau mengajar tak apa? Mengajar ni jadi kesalahan. Subhanallah. Tapi kalau perintah daripada Allah, jangan tanya apa yang Allah suruh. Karena ada jaminan keselamatan, jaminan kejayaan bagi Allah, daripada Allah bagi orang yang melaksanakan apa yang Allah suruh. Allah jamin. Allah kata apa? Man amila salihan. Siapa yang beramal soleh, melakukan apa yang Allah suruh, baik lelaki, baik perempuan, janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Bagi mereka ini kehidupan yang baik. Bila Allah suruh tu buat je. Jangan ada kebimbangan pada perkara lain. Sebab perkara lain yang kita bimbang itu termasuk dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ni lebih yakin dengan jaminan makhluk, yang makhluk itu sendiri pun tak terjamin, daripada jaminan yang dijamin oleh Allah, yang pasti jaminan itu datang daripada Allah, datang daripada Rasulullah. Apa Nabi sebut dalam satu hadis yang Nabi sebut dan Nabi pesan kepada Ibnu Abbas, ihfazillahu yahfazka, ihfazillahu tajidhu amamak. Kata Nabi, wahai anak, ya gulam, aku nak ajar kau beberapa kalimah. Kau jaga Allah, Allah akan jaga engkau. Ni keyakinan. Siapa cakap ni? Bukan pengurusi JKK cakap, ni Nabi cakap. Kau jaga Allah, Allah akan jaga kau. Kau jaga Allah, Allah akan berada di hadapan kau. Apabila kau nak meminta pertolongan, bila kau meminta sesuatu, wa iza sa'alta fas'alillah. Bila minta sesuatu, minta daripada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila nak minta tolong daripada Allah. Minta tolong dengan makhluk ni dia terhad kemampuannya. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka. Ketahuilah kalau manusia ini berhimpun semuanya dengan tujuan nak memudaratkan kamu, mereka tak mampu beri mudarat. Orang kepung rumah Nabi, nak bunuh Nabi malam hijrah. Dengan kepungannya itu, rumah Nabi bukan besar tuan-tuan. Rumah kita ya 30 ke 70 kali 30. Rumah Nabi ni ulu kepala, nampak dah. Orang keliling rumah Nabi dengan tujuan nak membunuh Nabi. Tetapi Allah tak izin, tetap tidak memberi mudarat, kerana perkara itu tidak diizin oleh Allah Ta'ala. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in. Kalau semua manusia berhimpun untuk memberi manfaat kepada kamu, dia tetap tak mampu beri manfaat melainkan dengan izin Allah. Kita ni kaya, banyak duit. Juta-juta duit kita. Bertingkek-tingkek duit. Daripada Jelabu sampai Bongek. Duit Kita masuk ke hospital, ICU ke apa ke, 8 orang doktor pakar standby keliling kita. Pakar bius, pakar urek, pakar sarap. Urek sarap sama tu tak? Pakar itu. Satu pakar je tak ada. Pakar mati. Kalau ada doktor pakar mati, confirm. Doktor lain semua tak laku. Sebab orang takut mati ya. Sebab tu merawat ni. 8 doktor ni yang terbaik seluruh dunia. Dengan tujuan nak menyelamatkan nyawa kita. Mampukah dia memberi manfaat kalau Allah nak tarik nyawa? Tak mampu. Kalau mereka berhimpun nak beri manfaat, tetap tak mampu. Melainkan dengan izin daripada Allah. Kita buat benda baik, diugut. Benda baik kita buat kena ugut. Tapi kita yakin manusia tak mampu beri mudarat. Akhirnya yang mengugut pula mati sebelum kena ugut. Yang mengugut kita ni mati pula. Dia pula mati, kita steady, tak ada apa. Oh subhanallah.
Kita tuan-tuan kan baru kehilangan almarhum Tuan Guru Nik Aziz. Tok Guru Nik Aziz ni saya kira contoh terbaik dalam zaman ni lah. Ini bukan nak kempen, tapi kempen lah. Tapi cerita orang meninggal tak apa, dia tak jadi kempen. Dia kalau cerita orang hidup, kempen. Sebab itu Tok Guru waktu hidup tak boleh masuk TV. Dia jadi kempen. Bila dah meninggal, kan masuk TV. Dia tak jadi kempen. Waktu Tok Guru hidup, Tok Guru nak masuk, nak ucap selamat Hari Raya kat radio pun tak boleh. Nak ucap selamat Hari Raya pada semua penduduk Kelantan, tak boleh. Dia akan memudaratkan rakyat Kelantan agak. Akhirnya Tok Guru nak ucap selamat Hari Raya, pergi radio Kelantan, radio Siam. Radio Siam bagi. Bila meninggal, tuan-tuan, live. Astro live, RTM live. Yang tak tahan ulasan tu, yang tak tahan tu. Kita kehilangan satu tokoh yang sangat disegani. Begi dah. Tak bila kau sogan dengan dia pun tak tahu. Kita kehilangan seorang ilmuwan yang sangat hebat. Kalau iktiraf dia seorang ilmuwan yang hebat, berapa kali TV siarkan kuliah tafsir dia? Kuliah hadis dia. Kalau tak pun live, rakaman. Kalau dah jodoh boleh masuk, takkan Tok Guru Nik Aziz tak boleh masuk? Kan? Habis-habis sangat pun 15 minit, 1 hari, setengah jam. Kuliah tafsir, kuliah hadis Tok Guru. Penceramah daripada mana pun kita boleh bagi masuk. Kalau kita iktiraf keilmuan dia. Subhanallah. Maka oleh sebab itu, kita tengok bagaimana ketegasan Tok Guru. Tok Guru ni masa mula-mula naik jadi menteri besar. Ini keyakinan dia lah. Orang kata apa? Itu Tok Guru tu ataupun Datuk Nik Aziz ni jadi menteri besar, kata dia. Tak lama tu, 6 bulan ni tu, kata dia. Ustaz manalah roti jadi menteri besar, kata dia. Labai mana roti jadi menteri besar, 6 bulan tu dia bagi masa 6 bulan. 6 bulan dia bagi. Orang kata 6 bulan. Dia ustaz mana dia roti, kata dia, pakai kopiah, pakai kain plekat, mana dia roti, kata dia. Ini sinis orang waktu Tok Guru mula-mula naik jadi menteri besar. Allah tuan-tuan, bukan pakaian nak memerintah. Yang nak merintah ni pakai otak, bukan pakai pakaian. Mahatma Gandhi tu, lagi pula dia punya kain tu kalau tuan-tuan pijak dia jalan sampai ujung, tak ada apa dah pakai dah. Tapi rakyat bawah dia juta yang dia tak habis. Bukan pakaian. Bahkan kata guru saya, kalau pakai jubah ni, kata dia, kalau duit RM2 nampak RM2 atas ni, kata dia. Duit RM10 kat tepi ni nampak RM10. Tapi kok pakai kod, nampak? Apa dalam kod nampak? Tak nampak. Projek balak lah, cari balak lah pun nampak. Isunya bukan pakaian, tak kisah apa pakaian pun, bukan pakaian nak merintah. 6 bulan. Benda pertama Tok Guru buat apa dia? Tok Guru panggil pegawai keuangan negeri. Kata dengan pegawai keuangan negeri, keluarkan semua duit-duit kerajaan negeri ni daripada bank konvensional masuk ke dalam bank Islam. Tahun 90-an. Zaman tu bank Islam cuma ada satu je, bank Islam lah. Perbankan Islam satu. Kata pegawai keuangan negeri, mana boleh, kata dia. Nanti ada masalah. Apa masalah, kata Tok Guru? Dia kata ada konsep kaedah ekonomi, dia kata, saya ni tak pandai cakap putih, tapi nak cakap juga. Don't put the egg in the one basket, kata dia. Jangan letak telur dalam satu bakul, kata dia. Kalau pecah, semua pecah, kata dia. Tok Guru jawab, ini duit, bukan telur, kata dia. Ayolah tuan-tuan, duit bukan telur. Akhirnya pegawai keuangan negeri terpaksa ikut. Dah menteri besar suruh, tuan-tuan. Berani lawan menteri besar? Mana boleh lawan? Tutup surau ni kan? Akhirnya buat. Bila Tok Guru keluar semua duit, maka bank konvensional yang di Kelantan ni datang jumpa Tok Guru. Kami nak berniaga macam mana? Habis duit keluar, kami nak berniaga macam mana? Tok Guru tanya, ambo ni Monang ni jadi menteri besar ni, amanahnya bawa Islam, kata dia. Kalau bab keuangan pun tak boleh nak asing, kata dia.
Macam mana bab-bab yang lain? Kata Tok Guru, cuba cari dalam Quran mana dalil kata boleh riba ni. Kata dia. Kalau ada, aku keluarkan masuk bank kau. Kata dia. Mana nak jumpa tuan-tuan sampai aku sudah cari, tak jumpa. Akhirnya, Wallahualam mungkin berlaku perbincangan ke, bank-bank ni. Nampak gaya tak boleh niaga kat Kelantan ni. Sebab dia nak bank, perbankan Islam. Akhirnya apa jadi? Semua bank-bank di Malaysia ada perbankan Islam. Ini jasuh Tok Guru. Semua bank di Malaysia ada perbankan Islam. Dengan Hong Leong pun masuk Islam. Dia masuk Islam lah, tapi buat perbankan Islam. Hong Leong Islamic, tak apalah, nama tak tukar pun tak apa, yang penting sistem tu sistem perbankan Islam. Anak sebut. Ini jasa. Tak boleh, benda yang tak boleh dinafikan. Bila orang jaga agama Allah, tengok Allah jaga dia. Tak percaya lagi. Banyak kisah-kisah tuan-tuan. Ini kisah paling dekat lah dengan kita, saya nak sebut ni. Ramai orang yang mengambil sikap untuk jaga agama Allah, akhirnya Allah jaga dia dan Allah beri kemuliaan pada dia. Ramai orang hari ni jaga orang, akhirnya orang yang dia jaga tu pun tak jaga dia. Ramai orang jaga pangkat, akhirnya dengan pangkat-pangkat itu menjadi fitnah pada dia akhirnya. Ha ni, realiti berlaku. Siapa yang cadang cuti 2 hari seminggu ni? Siapa cadang? Kelantan lah cadang dulu. Tok Guru suruh cuti Jumaat Sabtu. Jumaat hari ngaji, hari Sabtu hari family, hari keluarga. Bisik, gegak gembita lah. Ini nak ngajar orang pemalih lah. Nak ngajar orang jangan berkojol lah. Ini semua budaya tak baik lah. Akhirnya tiru sikit-sikit. Dia tak tiru sekaligus. Kalau macam tu tak apa, kita akan buat perubahan. Setiap hari Sabtu, minggu pertama, ketiga, kita cuti. Nak tiru taruh nampak benar. Ya kaedah mudah je tuan-tuan. Yang memulakan cerdik, yang meniru ni bodoh, betul lah. Akhirnya hari Sabtu minggu pertama ketiga pun cuti, minggu kedua dan keempat pun cuti. Akhirnya kita cuti seminggu 2 kali. Siapa punya idea ni? Tunggu lah. Orang perempuan bersalin cuti, pantap cuti 40 hari. Tu kata tak cukup, kurang-kurang 2 bulan, 3 bulan. Bisik. Oh tak boleh, ni nak ajar orang perempuan malas bekerja. Akhirnya apa jadi? Ikut juga. Nak sebut bagaimana? Ni, tokahan Tok Guru. Berani Tok Guru ni. Sebab apa? Kemuliaan Tok Guru itu terletak kepada bagaimana dia menjaga perintah Allah Ta'ala. Benar-benar menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Bukan kata jaga benda yang diharamkan sahaja, bahkan sampai ke peringkat benda-benda yang diragui pun Tok Guru jaga. Orang kata Tok Guru ni kalau sign benda, dia tak tokan sign dia. Bila orang tanya kenapa tak tokan Tok Guru? Tak boleh, ni amanah orang kata dia. Bab pen punya dakwat ni pun tuan-tuan. Tok Guru ni dikatakan ambil wuduk tak pernah pakai air paip, mesti pakai gayung. Kenapa tak pakai air paip? Kenapa pakai gayung? Tuan-tuan cuba tengok, tuan-tuan ambil air semayang pakai air paip. Banyak yang melokat pada badan kita ke banyak yang tak melokat? Buka pula bukan kecil. Brrr, memang sah. Mentang-mentang lah air free. Air surau masjid free besar itu buka kadang-kadang tak. Dalam pada tu sampai pula berburak lah dulu apa lu. Apa banyak. Kalau ditadah agak 3 baldi kan. Boleh mandi wajib lagi. Tapi Tok Guru ni dia air semayang dia guna bokeh. Tujuan apa? Dia tak nak berlaku pembatiran sampai tahap macam tu. Kalau bab ambil wuduk ni pun jaga air tuan-tuan, kalau jaga negeri macam mana? Subhanallah. Orang yang benar-benar menjaga benda yang diharamkan oleh Allah, manusia ini dimuliakan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hai kita tak ada lah tuan-tuan. Yang padat lah kita ni. Kita tak padat lah kita ni kan. Itu hebatnya. Tok Guru dia tolak hampir seluruh allowance yang tak berkaitan dengan dia, semua dia tolak. Dia duduk di rumah sendiri, layak dapat allowance perumahan. Nanti besar dalam perumahan. Tok Guru kata nak bayar sewa apa hamba duduk rumah hamba. Tak apa, boleh dapat allowance. Allowance apa? Rumah sendiri. Akhirnya masuk dalam tabung serambi Mekah bagi pada rakyat miskin. Isteri Tok Guru
Rupa-rupa jadi menteri besar, jadi Perdana Menteri ni dia ada allowance untuk isteri. Allowance berdandan kau nak set rambut 1,200 kau kan. Oi ada tuan-tuan. Allowance set rambut ni rupa kita bayar apa, bukan dia. Tu boleh 1,200 tu. Tu 1,200 tu. Macam tu punya rupa 1,200. Tak lawa pun. Tapi tak tahulah, wallah alam, kombang tu yang mahal tu. Dalam tu misteri. 1,200. Nak sebut tok guru kata nak berdandan apalah. Zauja hamba ni nak dandan apa kata dia. Pun tolak juga. Isteri tok guru pernah minta nak beli golang. Tok guru kata, kalau kau pakai golang, kita pergi ziarah orang miskin. Orang miskin tu tengok golang kau nanti. Isterinya minta dekat suami dia, bang, tengok isteri tok guru tu pun pakai golang. Kata dia, belilah golang bang. Disebabkan kau pakai golang, isteri dengan suami tadi tu, isteri tu tuntut pada suami, suami dengan isteri tu jadi bergaduh. Baik tak payah pakai golang besar. Isteri tok guru tak pakai golang besar kan? Subhanallah. Cik baiklah aku tak jadi menteri besar. Dan kalau kita lah jadi menteri besar, kita panggil pegawai keuangan negeri tu. Apa allowance yang layak aku dapat? Itu kita tanya tu. Bagian. Lain tak ada. Ni je. Oh tu je. Subhanallah. Maka menjadi hamba Allah adalah menjadi manusia yang paling mulia. Kan manusia itu. Biarpun dalam keadaan orang tengok kita ni tak macam orang lain. Rugilah dah duduk situ apa pasal tak ambil, kata dia. Tapi kita memilih untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, bertakwa pada benda yang diharamkan, kita diangkat martabat oleh Allah, menjadi hamba Allah, menjadi manusia yang paling mulia. Subhanallah. Kemudian yang kedua, Nabi sebut warda bima kasamallah. Dia redha dengan apa yang Allah beri kepada dia. Tuan-tuan, setiap kita ni Allah Ta'ala telah menentukan bahagian masing-masing mengikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kita tengok, ada benda yang kadang-kadang kita tak minta, Allah Ta'ala bagi. Ada benda yang kita minta, Allah tak bagi. Kenapa? Itu adalah apa yang Allah nak beri. Allah Maha mengetahui apa yang paling baik untuk kita. Sebab itu disebut dalam satu kalam hikmah oleh Imam Ibn Atta'illah, dia kata apa? La takun ta'akhirul amdul ata' ma'al ilhah mujiban liyaksik fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu lak wa fi waqtu alladhi turid. Kata Imam Ibn Atta'illah, janganlah disebabkan oleh kamu bersungguh-sungguh minta dengan Allah, tapi Allah tak makbulkan permintaan kamu, kamu jadi berputus asa nak minta daripada Allah. Allah pasti makbulkan permintaan kamu, tetapi dengan dua perkara yang kita kena faham. Apa dia? Mengikut waktu yang Allah kehendaki, dan yang kedua mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan ikut kehendak kita, bukan ikut waktu yang kita nak. Kalau ikut waktu kita nak, waktu tu minta, jam tu dapat, jam tu minta, jam tu dapat. Tapi Allah menangguhkan. Allah tak bagi waktu yang kita nak, tapi Allah bagi pada waktu yang lain. Nak anaknya SPM, nak so boleh A, 7 boleh, 7 boleh tak ada ni. 2 boleh A, so boleh A. Bila so boleh A anak semua orang tahu. Tapi bila tak ada A, siapa pun tak tahu dia ada anak yang bebek-so tahun tu. Anak dia seboleh A, dia belum sampai orang, dia dah canang dah. Alhamdulillah lah, kata dah. Seboleh A anak aku, kata dah. Alhamdulillah. Kono pula nasib yang kedua ni tak berapa baik pula. Seboleh B je semua. Okey lah seboleh B tu. Hampir-hampir nak A. Diam dia. Orang tanya, anak kau SPM berapa A? SPM? Kata dia. Dia pula tanya SPM tu apa? Subhanallah. Apa Allah beri kat kita ni tuan-tuan, sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan keimanan kita. Tuan-tuan muhasabah diri kita kan. Allah bagi kita ni tak kaya bona, tak miskin bona, kerana Allah Maha mengetahui. Ada jenis manusia, kalau Allah bagi kaya, dia semakin dekat dengan Allah, Allah bagi dia semakin kaya. Ada jenis manusia yang dia kaya, kekayaan itu mendekatkan dia kepada Allah, Allah bagi dia kekayaan. Ada orang yang Allah Maha mengetahui, kalau dia
dia miskin, dengan miskinnya itu dia makin dekat dengan Allah, Allah bagi dia miskin. Jenis macam ni kalau bagi kaya, dulu dia pergi masjid pakai motor, dah kaya sikit tuan-tuan, ada kereta terlangsung pergi, tak lapeh masjid dah terlangsung pergi. Mana? Formula 1 Sepang kata dia. Masjid dekat dia tak lapeh. Ni contoh dia lah. Ada jenis manusia yang dengan kekayaan itu dia dekat dengan Allah Ta'ala, Allah bagi dia kaya. Sebab itu yang lebih utama bukan minta kaya tu, tapi berikan hati kita yang qanaah, berpada dengan apa yang ada, cukup dengan apa yang ada. Itu tahap kita lah masing-masing. Allah nak bagi kita ni, Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW berpesan kepada kita, saya agak kalau saya tak urai pun tuan-tuan boleh faham lah tu hadis tu kan. Yang ketiga kata Nabi, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baik kepada jiran, kamu akan jadi orang yang beriman sebenar. Kenapa? Sebab ada hadis Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berbuat baiklah dia dengan jiran. Kenapa jiran? Jiran ni orang yang paling hampir, akhlak kita yang paling teruji adalah dengan orang yang paling hampir dengan kita. Kalau orang yang jarang-jarang jumpa ni tuan-tuan, setakat macam saya jumpa tuan-tuan ni sejam, 2 jam, boleh kontrol lagi. Nampak baik ustaz tu, untung siapa jiran dengan ustaz ni, kata dia. Contohlah. Tapi bila dah sebelah rumah, hampir dengan kita, dia dongar kita punya joget, dia dongar kita punya ni, ustaz tu sembang lebih tu, kata dia subuh tak pergi semayang jemaah, kata dia kan. Contohlah kan, sebut. Jiran yang kita dituntut untuk kita berbuat baik sebab dia orang yang paling hampir dengan kita. Dalam satu hadis Nabi sebut, Jibril selalu berwasiat kepada aku mengenai jiran, seolah-olah jiran ini boleh mengambil warisan harta. Mana boleh menerima harta faraid. Penting berbaik dengan jiran, menjadi sebagai bertanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbaik dengan jiran itu tidak ada kepentingan. Tapi tahap berbaik kita nilai pada kemampuan kita lah. Tengok baik. Kalau sampai ke peringkat kita boleh memberi yang lebih baik daripada apa yang kita ada, itu lagi baiklah. Setidak-tidaknya kita berbuat baik kepada jiran. Ini menjadi sebahagian bertanda ukuran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsih takun musliman. Kita akan jadi orang muslim, orang yang muslim yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Kalau kita ni dalam perasaan hati kita ni ada satu perasaan, apa yang orang suka kita suka. Apa yang kita suka pada diri kita, kita juga suka apa yang ada pada orang lain. Tuan-tuan, saya nak sebut, ya, disebut oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna, maratibul ukhuwah yang paling rendah sekali dia kata adalah salamatus sadri. Martabat ukhuwah yang paling rendah sekali kata Imam Syahid Hasan Al-Banna adalah berlapang dada. Makna lapang dada ni macam mana? Kalau orang tu dapat nikmat, kita tidak sempit untuk dongki dengan dia. Kita tidak sempit untuk membenci nikmat yang dia dapat. Dia dapat nikmat, kita lapang dada, syukur dia dapat nikmat. Tapi kalau kita dengan saudara kita, dengan orang, dengan sekeliling kita, dia dapat nikmat, kita jadi sempit dada, apa pasal dia dapat, aku tak dapat, itu tanda tak ada ukhuwah. Kawan kita naik pangkat, apa kita rasa? Alhamdulillah. Dia suka naik pangkat, saya suka juga dia naik pangkat. Kenapa kau suka dia naik pangkat? Sebab saya suka dia pangkat, macam juga saya suka saya naik pangkat. Okey lah tu. Kawan kita tu naik pangkat, bodek, kata dia. Kaki sapu macam tu lah, kata dia. Kaki sapu tak apa, jangan kaki penyapu. Kaki penyapu ni harus sejarah kat Selangor ni. Nyapu-nyapu dengan dia kena sapu kan. Bila kita lapang dada dengan apa yang orang lain dapat, itu tanda kita seorang Muslim. Subhanallah. Tuan-tuan, kadang-kadang ada orang dapat nikmat lebih, Allah beri. Allah tak bagi kat kita nikmat tu. Dalam keadaan kita pula bersaing nak dapat nikmat tu. Apa perasaan kita bila orang lain dapat, kita tak dapat? Kalau kita kata, alhamdulillah, dia yang layak dapat, alhamdulillah. Menyakap jabat lah kan. Anggota kerajaan ni ada apa? APC, Anugerah Penikmatan Cemerlang, APC. Sahabat dia dapat APC.
dia tak dapat. Dia punyalah buat-buat rajin, tak dapat. Sahabat tu buat rajin, dia buat-buat rajin. Dia beza tu. Buat dengan buat-buat dia lain. Buat tu sungguh, buat-buat ni main-main. Tunjuk-tunjuk. Oh, kawan ni nama naik APC ha, dia kata. Biasalah tu, kata dia. Kau tengoklah dia bodek macam mana. Kereta jack kapal terbang, kata dia. Oh, tu dia dahsyat. Waktu nak jack ni tuan-tuan jaga-jaga. Terlebih warna bodek terbalik kereta. Terlebih jack terbalik kereta. Itu jadi dia. Dan yang ketiga, yang kelima terakhir, Nabi kata jangan banyak ketawa, sungguhnya ketawa ini menyebabkan mati hati. Ketawa bagaimana dalam hadis ni? Ketawa bagaimana yang Nabi maksudkan? Disebut dalam syarah hadis ni, dia kata ketawa di atas kezaliman yang dilakukan kepada orang. Bila orang terkena zalim, kita ketawa terhadap orang yang dizalimi itu. Ketawa kita terhadap kezaliman yang kena pada seseorang menyebabkan hati kita mati. Orang kena zalim, kita boleh ketawakan dia. Eloklah tu, kita ketawa. Padan muka kata dia, eloklah tu. Tak reti nak duduk diam, eloklah tu kata dia. Karena kena 5 tahun dah dia ketawa kawan tu. Tuan-tuan, dizalimi ni bila kita ketawa, itu menyebabkan hati kita jadi keras. Keras hati kita disebabkan oleh mentertawakan orang yang kena zalim, orang yang kena nayo. Tambah-tambah pula yang anayo itu adalah kita yang terlibat. Kita mentertawakan dia yang kena anayo. Ini menyebabkan hati manusia boleh jadi keras. Hati manusia boleh jadi mati, bukan sekat keras, bahkan juga boleh mati. Sebab itu Allah pesan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan cenderung kepada orang yang zalim, kelak kamu akan disambar oleh api neraka. Seorang raja yang zalim, dia punya jubah ni butang dia rosak. Maka dia pergi cari tukang jahit dalam bandar tu untuk betulkan jubah dia. Tak ada seorang pun di kalangan tukang jahit di bandar tu sanggup untuk jahit jubah raja ni, sebab dia tahu raja ni zalim. Tukang jahit kat bandar ni dia pergi ngaji, kuliah, dia rajin kuliah. Jadi dia tahulah tak boleh bersekongkol. Akhirnya dia suruh pembantu dia pergi keluar bandar. Kod-kod orang kampung ni kuliah tak ramai, tak ada kuliah. Kan? Kalau belah kampung ni kuliah tak hidup. Kan? Bukan di Shah Alam, bukan di Selangor ni, no. Di negeri yang ada nombor tu lah. Negeri aku lah. Kurang kuliah tuan, subhanallah. Saya kadang cemburu tengok Selangor ni. Cemburu lah, memang cemburu lah. Sebabnya majlis ilmu hidup. Bila hidup majlis ilmu ni, setidak-tidaknya dah kalau hari-hari kono tembak lah tuan-tuan. Takkan tak kono, mesti kono punya lah. Mesti kono punya. Ini dah lah tembak jarang, peluru pula kapur. Peluru kapur tembak, manalah sakit, tak siapa. Tak mati kejahilan tu. Cakap tapi-tapi. Seperti mana, yang ni saya tak boleh panjang-panjang lah tuan-tuan kata dia. Bab ni sensitif kata dia. Kadang-kadang kita ceramah dia pesan awal-awal, Ustaz 7 bondo jangan sebut kata dia. Sebut tu. Nombor 1, nombor 2 sampai nombor 7. Yalah kata. Kita ni psikologi manusia ni makin dilarang tu yang kita nak buat pun. Bila dia kata jangan, yang tu lah datang idea. 7 tu lah sampai idea kat situ. Nasib kau lah. Masa makan tu macam tak putus nasi di maktolan kan. Macam itulah keadaan dia. Baru ni saya ceramah di satu kampung kan. Di dalam kawasan kawasan Mentori yang isytiharkan 8,000 barang turun harga tu. Tonton mana tahu dia Shah Alam ni mana turun harga. Di Kuala Pilah turun harga barang. Kawasan dia 8,000 barang. Saya orang Kuala Pilah. 8,000 barang turun harga. Tuan-tuan nak jumpa Kuala Pilah lah. Kuala Pilah ni apa yang murah antaranya emas. Omeh paling murah di Malaysia, tuan-tuan pergi Kuala Pilah. Tak percaya makcik hujung minggu ni bawa suami pergi. Orang Kuala Pilah tak ada makan lain, makan omeh kau jual. Sebab omeh murah. Kita di kampung pun tahu tuan-tuan.
8,000 bondo tu kita minta list. Apa 8,000 ni? Dia tak turun pergi pasar beli barang, mana tahu. Datang-datang baik majlis, memang confirm orang tengah turun kan gagok tu. Ayam RM1, mana sabar kau ayam RM1? Allahu Akbar. Dia ingat ni zaman 80-an kau. Zaman sekarang ni zaman ada internet ni. Pakcik-pakcik kat kampung kadang-kadang yang canggih-canggih itu pun boleh tahan juga. Kadang-kadang kita tak dapat lagi, dia dah dapat dulu dah. Ustaz tak tengok ke? Saya tak tengok lagi. Dia pula bagi maklumat kat kita. Tapi tak ramai lah jenis macam tu. Jenis saluran 7 ni ramai. Pergi ceramah di kampung. Ceramah mula pukul, saya sampai pukul 10.30. Saya ingat ceramah mula pukul 11. Pukul 11 ceramah, 12.30 habis, makan balik. Ingat macam tu lah. Saya sampai 10.30, tengok pukul 11 tak mula, 11.30 tak mula. Saya kata, kau bolak mula ni. Kita sini mula 12.30 ceramah. 2 jam saya bersapau nunggu ni. Tak apalah, tunggu jugalah. Dah orang panggil, bukan sonang nak tunggu orang panggil ni. Pukul 12.30 ceramah. Saya kata, kenapa lah ambil mula sangat? Dia kata, Ustaz mula 12.30 ceramah, habis 1.30, kata dia. Habis 1.30, terus semayang, kata dia. Makan bila? Saya kata, makan lepas semayang lah. Okey lah. Dengan saya tak sarapannya hari tu. Tak apalah, boleh sabar lalu. Kenapa pula semayang dulu pun makan? Saya kata, tapi makan nanti kalau bagi makan orang balik, kata dia. Tak semayang zuhur, kata dia. Orang semayang zuhur dekat masjid ke apa? Tak, kata dia. Kita nak bagi surau ni ada semayang jemaah, kata dia. Saya kata, kenapa? Sebab dia kata tunggu maulid ni lah baru ada semayang jemaah, kata dia. Semayang raya pun tak buat situ, semayang jemaah pun tak buat, semayang tarawih pun tak buat situ. Maulid setahun sekali baru ada semayang. Ya Allah, Tuhanku, banyaknya lah kerja tuan-tuan. Nak tobang pokok-pokok bosa sana. Yang kata tuan-tuan ni dah boleh buat jalan tile dah ni, okey lah. Bukan kata jalan tile boleh buat lah. Kita ni nak tobang pokok-pokok bosa ni, banyak pokok bosa ni. Nak tobang. Subhanallah. Saya fikir ini tempat yang panggil saya ni. Yang tak panggil, tak tahu surau yang dah ada jadi korban kambing mana tu. Ini realiti tuan-tuan. Sebab tu kok mana pun saya tunggulah kat Negeri Sembilan tu, berkuburlah kat Negeri Sembilan, biarpun 1000 tahun lagi. Kau nak buat kerja tuan kan. Jadi ini di antara. Bila ada majlis ilmu setidak-tidaknya dia faham, ada kefahaman tentang perkara-perkara tersebut lah. Jadi sebab itu bila tukang jubah tadi tak ada yang nak jahit, akhirnya pergilah dekat luar bandar, kat kampung. Tukang jahit ni kata apa? Saya nak jahit boleh, kata dia. Tapi dengan syarat saya nak tanya dengan tok guru saya dulu, kata dia. Dia juga tanya tok guru dia. Dia tanya, tok guru saya dapat projek ni, jahit jubah gajah ni, kata dia. Tendernya RM45, boleh markup 400 kata dia. Tentulah lebih kurang. Adakah kalau saya jahit ni, saya bersekongkol dengan dia termasuk dalam ayat wala tarkanu ilal ladzina zalamu ni? Adakah saya termasuk di kalangan orang tu? Kata tok guru ni, kalau kau tolong jahit jubah dia, kau tak termasuk di kalangan orang yang cenderung kepada orang yang zalim. Logo dia je. Tetapi engkaulah orang zalim itu, kata dia. Subhanallah. Sebab menolong orang yang zalim dosanya sama macam orang yang zalim. Ini bukan isu remeh kita zalim ni. Sebab kenapa menzalimi manusia ini termasuk dalam dosa besar? Sebab dosa menzalimi manusia tak boleh diampun oleh Allah, melainkan kau minta ampun dengan orang yang dizalimi. Sebab itu bukan cerita mudah tuan-tuan. Buat cerita sedap. Buat roadshow satu Malaysia, main goli-goli punting, buatlah. So jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mengiyakan, orang yang menganjurkan, orang yang segala yang terlibat dengan perkara itu termasuk di kalangan orang yang zalim, bukan kata cenderung lagi dah. Termasuk di kalangan orang yang melakukan kezaliman. Ustaz mana tahu benda tu jadi tak jadi. Kita berlapang dada daripada tidak menuduh lebih baik daripada kita menuduh. Ini keadaan. Sebab itu Islam lebih memilih untuk membersihkan orang yang dituduh daripada memilih untuk mendakwa orang yang tak pasti tuduhan tersebut.
Islam. Baik tak cukup saksi, gugur tuduhan. Dalam Islam tak cukup saksi, gugur tuduhan. Bukan cari jalan nak bagi tuduh juga, tidak. Tu kaedah dia. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan kan? Allahuakbar lah. Kita pun ketawa tengoknya, tu lagi borek lah tu. Nak sebut ceritanya borek lah. Jadi saya rasa cukup lah sampai dulu. Tu apa dapat saya sampaikan pada malam ni. Saya dah buat satu buku ni tuan-tuan. Tak banyak ni, stoknya ada 7 boleh ke 8 boleh dalam kereta. Saya tengok tadi, ada lagi buku ni. Jual kat sini lah. Buku ni ditulis oleh sahabat saya, Al-Fadhil Dr. Syuhada Mahmud. Dia dalam satu proses, dalam satu usaha untuk menghimpunkan dana untuk buat dia punya pusat pengamalan tarekat tasawuf. Di Negeri Sembilan ni, tarekat tasawuf ni memang berkembang. Alhamdulillah. Saya nampak dia satu perkembangan yang positif kerana membudayakan ilmu di kalangan masyarakat. Baiknya begitulah. Ada ruang yang kita boleh masuk. Dan beliau mengamanahkan saya untuk menjalankan ataupun menjual buku ni. Buku ni harganya RM28. Tapi saya jual dengan harga RM20 saja. RM20 ni. Jadi belakang ni ada nombor akaun dia kalau tuan-tuan nak ambil untuk tuan-tuan berikan sedekah dan sumbangan. Jadi ada lebih kurang 7 boleh buah ya. Buku ni berkenaan dengan 40 teknik Rasulullah mengajar. Hadis-hadis yang dihimpunkan bagaimana cara Nabi SAW mendidik. Cara Nabi tegur sahabat-sahabat, bagaimana Nabi bagi nasihat kepada sahabat, antaranya Nabi ulang 3 kali. Apa hadis yang Nabi kata Nabi ulang 3 kali? Benda penting yang Nabi ulang sebanyak 3 kali. Dan apa kesempurnaan yang ada kepada Nabi sehingga Nabi ni punya pendidikan benar-benar memberi kesan membina generasi sahabat. Jadi teknik yang digunakan itu adalah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis-hadis yang dihimpunkan itu adalah merujuk kepada teknik Nabi memberi pengajaran dan pendidikan kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in. Jadi ada lebih kurang 7 boleh buah ke 8 boleh buah lah buku tersebut dengan harga RM20. Kalau tuan-tuan bagi RM30, keep the change. Apa pula bagi RM30? Tak, memang bagi RM20 lah. Itu pulanglah pada tuan-tuan. Jadi itulah sekadarnya yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kurang lemah daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Wala.